yang ada dalam negara kita ini juga adalah isu melibatkan anak-anak pendatang haram yang diternak dalam negara kita, yang tidak mempunyai dokumen, yang bebas bergerak dalam negara kita. Ia menjadi isu, menjadi masalah kepada negara kita, kepada rakyat kita. Sebab itu kita tengok akan muncul anak-anak pendatang haram ini yang juga memegang status haram dalam negara kita. Tidak ada dokumen hidup, entah apa-apa, buat masalah dalam negara kita. Mereka ini memonopoli pelbagai peluang-peluang pekerjaan, sedangkan rakyat Malaysia adalah rakyat yang cukup berhemah, rakyat yang cukup bertanggungjawab, rakyat yang cukup ada budi bicara. Yang menyebabkan jahanamnya negara kita ini adalah daripada golongan-golongan pendatang haram yang menyusahkan rakyat, yang menyusahkan negara. Mereka inilah sebenarnya yang menjadi punca, yang menyebabkan kekotoran. Rumah-rumah pangsa adalah siapa? Adalah pendatang-pendatang haram yang duduk di rumah pangsa. Di negara mereka, mereka duduk di dalam longkang, di tepi parit, di tepi sungai, di bawah jambatan, di bawah kolong. Dan mereka datang ke dalam negara kita, mereka duduk di rumah pangsa, rumah flat yang ada toilet, yang ada bilik, yang ada dapur. Mereka hidup dalam negara kita ini, mereka buat pengotok, tuan-tuan. Ini pendatang haram tak guna ini buat pengotok. Mereka baling sampah, mereka buang sampah di atas tangga, mereka ludah sirih merata di tepi lift, di dalam lift, di atas tangga, mereka kencing merata. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku. Mereka duduk tingkat atas, mereka baling turun. Sebelum ini kita ingat rakyat Malaysia, rupa-rupanya pendatang haram yang tidak mempunyai moral, civic dan akhlak dalam negara kita. Mereka biasa hidup di tepi tong-tong sampah. Mereka biasa buang-buang sampah di merata-rata tempat. Ini bukan budaya masyarakat Malaysia. Sebab apa? Kita ada pelajaran civic, kita ada pelajaran moral. Kita dididik, rakyat Malaysia dididik buang sampah dalam tong sampah. Mereka ini di tempat-tempat mereka buang sampah merata-rata. Tak ada tong sampah, balingnya saja, tuan-tuan. Dan mereka bawa budaya itu ke negara kita. Bukankah ini menyebabkan masalah melibatkan sosial dalam negara kita? Begitu juga mereka menternak, membela binatang dalam rumah. Sebab itu saya bagi tahu mereka ini hina daripada binatang ternakan. Binatang-binatang dibela, diternak di dalam rumah. Tahi-tahi binatang berkeliaran di dalam rumah-rumah pangsa. Ini yang berlaku dalam negara kita, tuan-tuan. Ini yang berlaku. Mereka sembelih binatang di tepi-tepi longkang. Mereka sembelih ayam di dalam kedai-kedai runcit. Ini yang berlaku tanpa ada sebarang sistem dan tindakan. Mereka inilah yang menyebabkan negara kita menjadi jahanam oleh pendatang-pendatang haram ini, tuan-tuan. Sebab itu saya nak bagi tahu, mereka sedang membiak generasi mereka dalam negara kita. Ini generasi pendatang haram, berjuta-juta pendatang haram yang ada dalam negara kita. Mereka sedang membiak generasi mereka dalam negara kita. Kalau kita tidak bangkit, kalau kita tidak bersuara, apa akan berlaku? Apa rakyat Malaysia akan kena, tuan-tuan? Negara kita bukan mempunyai ramai populasi penduduk. Negara kita tidak ramai. Kalau kita biar, apa akan berlaku? Ini generasi pendatang haram yang ada dalam negara kita. Boleh tengok di media sosial, pendatang-pendatang haram yang melahirkan anak-anak hasil daripada pendatang haram. Tidak mempunyai budaya, tidak mempunyai akhlak, tidak ada moral. Mereka lupa diri, lupa daratan, tumpang negara orang. Mereka buat macam negara mak bapak mereka sendiri. Mereka lupa, mereka sedang mencuri subsidi rakyat. Tetapi mereka merompak hak-hak rakyat. Tetapi mereka buat macam negara mereka sendiri. Ini, tuan-tuan. Ini pendatang haram paling tak guna ini, tuan-tuan. Mereka cakap pandai, naik kotak, sembang pandai, sembang agama, sembang dunia ini Allah punya, dunia ini sementara. Kepala otak hamba. Hampa ada negara, Tuhan bagi negara dekat hampa, Tuhan bagi tanah dekat hampa. Hampa sendiri merempat, tak boleh hidup dalam tanah tumpah darah hampa. Hampa lari keluar ke negara orang dan hampa buat negara orang ini macam negara mak bapak hampa. Ini yang kita nak bagi tahu. Perlu sakit hati. Saya bercakap ini mewakili rakyat Malaysia yang sakit hati.
Saya bercakap ini mewakili warga negara Malaysia yang sakit hati dengan pendatang haram. Kita ada sakit hati kita juga. Hampa mencuri hak kita, kita tidak sakit hati. Adakah rakyat Malaysia tidak ada perasaan, tidak ada hati untuk sakit? Hampa pergi di kedai-kedai runcit, hampa beli barangan subsidi, hampa beli minyak, hampa beli beras, hampa beli tepung, hampa beli gula. Barangan-barangan subsidi rakyat Malaysia. Sedangkan rakyat Malaysia nak beli barang-barangan subsidi ini tidak ada, tidak mencukupi di pasaran. Adakah kita perlu tengok hampa? Adakah kita perlu senyum? Adakah kita perlu gelak? Adakah kita perlu tutup mata? Rakyat Malaysia yang tidak ada hati, yang tidak ada perasaan, yang tidak sakit hati adalah rakyat Malaysia yang tidak mempunyai jiwa kepada negara dan rakyat. Hampa tidak ada semangat negara bangsa. Hampa tidak ada jiwa untuk mempertahankan hak hampa daripada dirompak oleh warga-warga asing di depan mata. Tak malu ke hampa? Mereka pergi, warga asing ini pendatang haram. Hampa boleh bezakan antara pendatang haram dengan warga asing? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu kita nak bagi tahu kepada kerajaan, jangan bagi kebenaran warga asing beli barangan subsidi. Bukan kita nak suruh mereka jangan beli barang. Jangan bagi. Sebab apa jangan bagi? Sebab kerajaan tidak boleh membezakan. Pasar-pasar raya tidak boleh membezakan antara warga asing yang bekerja secara legal dengan pendatang haram yang masuk hidup dalam negara kita secara illegal. Ini tidak boleh dibezakan. Mana pasar raya boleh beza antara pendatang haram dengan warga asing? Bila masa warga asing beli barang di pasar raya, perlu tunjuk dokumen. Bila masa warga asing pergi beli barang di pasar raya, perlu thumbprint. Tidak ada. Apabila perkara ini tidak ada, untuk mengatasi sementara isu ini, sebelum kerajaan buat sebarang program, belum upgrade sebarang sistem, kerajaan perlu letakkan satu garis panduan. Warga-warga asing tidak boleh sama sekali membeli barangan-barangan subsidi rakyat tempatan. Baru betul. Kalau sekarang ini hampa biarkan warga-warga asing terus membeli barang-barangan subsidi sampai mampus, mana-mana kerajaan yang memerintah tidak akan dapat mengatasi isu ini sebab ada lambakan pendatang-pendatang haram menghampiri 5 juta